Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah-akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan nikmatnya yang tidak terhingga, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan sebagaimana telah kita sepakati bahawa perbincangan kita itu akan berpandukan kepada sebuah karya yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, salah seorang daripada tokoh ulama tokoh ulama di Indonesia dari pergerakan Nahdlatul Ulama, yang sangat luas pengalamannya khususnya di dalam perbincangan yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan karya beliau tersebut adalah kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Penjelasan Sifat 50. Dan pada pertemuan yang lalu saya telah menceritakan serba sedikit tentang Mabadi' Asyarah ataupun 10 prinsip dasar sesuatu ilmu. Dan dalam konteks yang kita bahaskan ialah berkaitan dengan 10 prinsip dasar ilmu akidah ataupun juga dikenali dengan ilmu tauhid ataupun juga dikenali dengan nama ilmu usuluddin atau kadang-kadang dikenali dengan al-fiqhul akbar atau juga disebut dengan ilmu kalam. Itu telah pun kita bahaskan dalam pertemuan yang lalu. Dan juga saya telah jelaskan mengapa disebut sifat 50. Berbanding dengan kebiasaannya kita mendengar pengajian sifat 20. Jadi datang mana sifat 50? Hakikatnya tidak ada perbezaan apa yang disebut sifat 20 ataupun sifat 50. Cuma yang dimaksudkan sifat 50 tu elaboration dia. Ataupun huraian lanjutnya. Di mana 20 itu adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 20 sifat yang mustahil bagi ke atas Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, diikuti pula dengan 4 sifat yang wajib bagi para rasul, diikuti dengan 4 sifat yang mustahil ke atas mereka, dan kemudian diikuti dengan satu sifat yang wajib, satu sifat yang harus bagi para rasul. Jadi himpunan keseluruhan itu 20 tambah 20 tambah 1, tambah 4, tambah 4, tambah 1, cukuplah jumlahnya 50. Kerana itulah maka disebut sebagai sifat 50. Dan 50 sifat itu sebenarnya menghuraikan menghuraikan syahadatain kita. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah tu adalah syahadatut tauhid, kesaksian tauhid. Di bawahnya itu terkandung perbincangan 20 sifat yang wajib, kemudian 20 sifat yang mustahil ke atas Allah, kemudian satu sifat yang harus bagi Allah. Kemudian diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
yang disebut sebagai syahadatul risalah ataupun kesaksian kerasulan, kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka di bawahnya itu terkandunglah perbahasan berkaitan dengan 4 sifat yang wajib bagi para rasul, diikuti dengan 4 yang mustahil ke atas mereka dan juga 1 yang harus. Dan termasuk juga perbincangan berkaitan dengan sam'iyat terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, saya ingin memulakan dengan satu petikan yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Beliau memetik daripada Al-Imam Ibn Ruslan dalam karyanya Matan Zubat, sebuah karya fiqh Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ibn Ruslan, sebagaimana yang dinukil oleh Kiai Muhammad Idrus, disebut di sini awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Maksudnya, kewajipan pertama setiap insan ialah mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Jadi bila ditanya apakah kewajipan fardu ain atas kewajipan pertama ke atas setiap insan, maka kita tak jawab solat dahulu ataupun zakat dahulu atau puasa dahulu, tapi mestilah dimulakan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan pertama atas setiap insan ialah mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan untuk mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan, maka kita kenalah berusaha untuk mempelajari akidah, supaya dapat membebaskan diri kita daripada taklid. Kerana keimanan orang yang bertaklid itu adalah dianggap berdosa besar. Orang yang bertaklid di dalam keimanannya itu dianggap berdosa besar. Bahkan Al-Imam As-Sanusi, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dia mengambil sikap yang lebih keras lagi, iaitu keimanan orang-orang yang bertaklid itu dianggap tidak sah. Jadi kalau sekiranya kita ada kemampuan untuk belajar, maka kalau sekiranya kita tidak ambil usaha ataupun peluang dan ruang yang ada untuk belajar akidah, maka kita dikira berdosa besar, kerana ia merupakan taklif pertama atas seorang Muslim. Taklif pertama atas seorang Muslim sebelum daripada taklif-taklif yang lain, ataupun sebelum daripada kewajipan-kewajipan syarak yang lain. Baik, jadi karya ni, kata Syekh Muhammad Idrus Ramli, antara sebab beliau mengarangkan karya ini ialah kerana permintaan daripada sebahagian daripada sahabat-sahabat dan para peserta yang sering mengikuti kuliah-kuliah dan ceramah-ceramah beliau. Di samping beliau ini juga seorang yang sangat aktif di dalam perbahasan-perbahasan ilmiah, perdebatan-perdebatan ilmiah dengan berbagai-bagai aliran, sama ada aliran Syiah ataupun aliran Wahabi ataupun aliran liberal ataupun Hizbut Tahrir. Kita boleh ikuti perdebatan-perdebatan beliau ini di dalam YouTube. Hari ini kita mudah nak tengok. Jadi biasanya beliau akan mulakan perbincangan berkaitan dengan penjelasan akidah 50. Jadi bila diminta oleh para sahabat beliau supaya beliau mengarang, maka akhirnya pun beliau mengaranglah karya ini. Dan pada masa silam, kata beliau, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengarang kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni terbahagi kepada 3 kelompok. Jadi yang pertama ialah para ulama ahli kalam ataupun teologi yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan akli ataupun dengan pendekatan rasional. Di antara para ulama tersebut seperti Al-Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, kemudian kemudian muridnya iaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Al-Adud ataupun Al-Imam Adududdin Al-Iji, kemudian Al-Imam At-Taftazani, juga Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Ini kelompok pertama di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan akidah dengan pendekatan akli ataupun dengan pendekatan rasional. Jadi dalam karya-karya mereka ni memang kita temukan syarat dengan dalil-dalil akli. Okey. Setelah daripada mereka mengemukakan dalil-dalil akli, jadi dalil-dalil akli itu digunakan bagi memperkukuhkan akidah yang disampaikan melalui naqal ataupun melalui wahyu dan perkhabaran para rasul. Imam Al-Haramain contohnya mengarang kitab Al-Irsyad. Begitu juga Imam Al-Ghazali,
karya-karya akidah beliau antaranya Al-Iqtisad fil I'tiqad, Qawaidul Aqaid, Ar-Risalah Al-Qudsiyah, dan juga beberapa karya yang lain, Tahafud Al-Falasifah. Imam Fakhruddin Ar-Razi contohnya mengarang Muhassalul Afkar, kitab Matalibul Aliyah, dan Asasut Taqdis, dan beberapa karyanya yang lain. Imam Adududdin Al-Iji contohnya mengarang kitab Al-Mawaqif. Begitu juga Imam Taftazani mengarang Syarah Al-Maqasid, Syarahul Maqasid. Begitu juga Imam As-Sanusi yang mengarang beberapa karya berkaitan dengan akidah, seperti yang masyhur dalam kalangan masyarakat awam ialah Ummul Barahin, atau juga dikenal dengan As-Sanusiyah Sughra. Dan sebelum daripada itu ada juga As-Sanusiyah Wusta dan kemudian As-Sanusiyah Al-Kubra. Selain daripada ada risalah yang lebih kecil seperti Surah-Surah ataupun Risalah Al-Hafidah. Itu adalah beberapa karya yang digunakan, yang dikarang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan menggunakan pendekatan akli. Kemudian kelompok kedua kata Kiai Muhammad Idrus ni saya lupa nak sebut di halaman 12. Jadi kelompok kedua ni ialah para ulama ahlul hadis atau ahlul asar yang menulis kitab-kitab akidah dengan pendekatan nakli, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Lalakai, kemudian Imam Al-Baihaqi, kemudian Al-Imam Al-Amru Ad-Dani. Begitu juga ramai lagi yang lain-lain, Al-Imam At-Tahawi dan seumpamanya. Kemudian yang ketiga ialah para ulama sufi yang menulis akidah melalui pendekatan tasawuf, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Qushairi, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Isbihani, Al-Imam Al-Kalabazi, dan ramai lagi. Jadi tadi disebutkan contohnya Al-Imam Al-Qushairi. Al-Imam Al-Qushairi dia terkenal dengan sebuah karya yang berjudul Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini sebuah karya tasawuf, dan di bahagian awal karya Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini ada disebutkan akidah yang dipegang oleh para sufi, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Begitu juga dengan Imam Abu Nu'aim Al-Isbihani dengan kitabnya Hilyatul Awliya. Dan tadi saya disebutkan Al-Imam Al-Kalabazi contohnya. Al-Imam Al-Kalabazi dalam kitabnya At-Ta'aruf li Mazhabi Ahli Tasawuf, dalamnya tu ada disebutkan akidah yang dipegang oleh ahli sufi. Dan kalau kita perhatikan bahawa akidah yang dipegang oleh para sufi ini adalah hakikatnya akidah Asy'ariyah itu sendiri, Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan Imam Al-Qushairi tadi yang saya sebutkan, Imam Qushairi ni dia adalah guru kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi, manakala Imam Abu Ali Al-Farmadi pula adalah guru kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu silsilah dia ataupun sanad dia. Adapun dari sudut pembelajaran akidah, Imam Abdul Karim Al-Qushairi ni dia belajar akidah dengan Al-Imam Al-Isfirayini. Al-Imam Al-Isfirayini. Baik. Jadi itulah beberapa pendekatan yang digunakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menuliskan karya-karya akidah mereka. Jadi para ulama ahli kalam menggunakan pendekatan akli, manakala ulama-ulama hadis menggunakan pendekatan nakli atau athari, manakala ulama tasawuf mereka mendekati akidah tu berdasarkan pendekatan zauqi, tapi dalam kerangka nakal dan juga akli. Baik, terus sahaja kita pergi kepada bahagian pertama perbincangan kita, keutamaan umat Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli dia tidak terus membincangkan tentang perbahasan akidah, tetapi dia memulakan dahulu dengan membahaskan tentang keutamaan umat Islam. Baik, kalau kita perhatikan sebelum kita masuk pada perbincangan, Kiai Idrus Ramli telah membahagikan karya beliau ini kepada tiga bahagian. Tiga bahagian. Baik, bahagian pertama beliau membahaskan tentang keutamaan umat Islam.
Okay. Jadi di dalam bahagian ini nanti kita akan bincangkan antara lain ialah apakah dia keistimewaan umat Islam. Okay. Kemudian apakah dia hakikat Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagaimana lahirnya nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selanjutnya, siapakah yang dianggap sebagai Al-Firqah An-Najiyah, Al-Firqah An-Najiyah ataupun firqah yang terselamat. Kemudian, siapakah Ahlus Sunnati wal Jamaah dan dalil-dalil Ahlus Sunnati wal Jamaah serta keutamaan mereka. Baru kemudian kita akan masuk bahagian kedua nanti, insya-Allah, perbincangan tentang ketuhanan atau ilahiyat. Maka di situ akan dibahaskan tentang akidah 50, tentang sifat 20 dan al-asmaul husna, sifat yang wajib bagi Allah yang 20. Kemudian tentang tentang Allah itu maha suci dari arah dan tempat dengan dikemukakan dalil-dalilnya. Kemudian dibahaskan tentang nas muhkamat dan juga nas yang mutasyabihat. Kemudian apakah dia tafwid dan takwil bila berhadapan dengan nas-nas mutasyabihat, iaitu nas-nas yang di dalamnya terkandung kesamaran, yang di dalamnya menyebutkan tentang sifat-sifat khabariyah, yang seolah-olah menggambarkan Allah itu seperti makhluk, ada wajah, tangan dan seumpamanya. Itu disebut sebagai nas-nas mutasyabihat. Maka ada pendekatan di dalam menyelesaikan persoalan itu, antaranya ialah tafwid dan takwil. Maka dia akan bincangkan nanti insya-Allah. Kemudian sifat yang jaiz atau harus bagi Allah, dan kemudian isu berkaitan dengan melihat Allah Taala di akhirat, dan akan dikemukakan dalil-dalil bagi setiap perbincangan tersebut. Kemudian nanti bahagian ketiga insya-Allah akan dibincangkan pula berkaitan dengan an-nubuwat ataupun kenabian. Jadi di situ nanti kita akan lihatlah apakah dia definisi Nabi dan Rasul, tujuan diutusnya para Rasul, kemudian sifat wajib para Rasul, kemaksuman mereka, sifat jaiz atau harus, jumlah para Nabi dan Rasul, tentang kerasulan Nabi Adam. Ini pun dibahaskan oleh para ulama. Adakah Nabi Adam itu Rasul ataupun bukan? Jadi ada dikemukakan dalil-dalil yang menetapkan kerasulan Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian dibahaskan juga iaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling utama, afdalul khalqi alal itlaq. Kemudian tentang isu kehidupan para nabi di alam barzakh. Ini juga antara isu yang ada perbahasan di kalangan para ulama dan dikemukakan dalil-dalilnya. Kemudian tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita lihat bahagian pertama di halaman 14 . Jadi pendekatan saya, kita akan baca apa yang dituliskan oleh Kiai Idrus Ramli di sini, dan di mana tempat-tempat yang saya rasa perlu dihuraikan, saya akan huraikan. Mana yang saya kira dia adalah sangat jelas, kerana tulisan Kiai Idrus Ramli ini sangat mudah untuk difahami. Jadi untuk menjimatkan masa, kita tak perlu memberikan penjelasan lanjut. Takut nanti benda yang dah jelas dijelaskan, takut jadi tak jelas. Baik. Bahagian pertama, keutamaan umat Islam. Kata musannif di sini, umat Islam adalah umat yang utama dan sebaik-baik umat yang hadir ke dunia. Di antara keutamaan umat Islam adalah sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maksudnya, kamu, iaitu umat Islam, adalah umat yang terbaik. Khaira ummah, umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi ini 3 sifat umat
yang disebut oleh Allah SWT sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Pertama, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, mencegah daripada perkara yang mungkar. Dan yang ketiga ialah beriman kepada Allah. Jadi kalimat al-ma'ruf ini, maksudnya ialah setiap kebaikan yang diterima oleh semua manusia yang berakal sejahtera. Semua kebaikan. Contohnya, hormat kepada orang tua. Tak kira agama apa, semua mengajar tentang hormat kepada orang tua. Tentang menyayangi, menyayangi kanak-kanak, menyayangi orang-orang muda. Ini diajarkan. Semua dalam semua masyarakat, tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, nilai-nilai baik ni ada dalam diri mereka. Okay. Tentang membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dizalimi. Ini semua ada dalam di dalam mana-mana bangsa, mana-mana budaya. Jadi al-ma'ruf ni ialah nilai-nilai kebaikan yang sejagat, yang diterima oleh semua manusia yang berfikiran waras, yang berhati sejahtera. Okay. Manakala al-munkar tu pula ialah setiap kemungkaran yang ditolak oleh setiap manusia yang berfikiran waras dan berhati sejahtera. Apa pun kemungkaran, mencuri. Setiap bangsa mengetahui bahawa mencuri adalah perkara yang mungkar. Begitu juga berzina. Tidak ada mana-mana bangsa atau mana-mana budaya atau mana-mana agama menganggap bahawa berzina itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji. Tak ada. Dan seumpamanya lah perbuatan-perbuatan mungkar yang lain. Bermabuk-mabukan, minum arak, mabuk dan sebagainya. Juga tidak ada mana-mana agama, mana-mana bangsa, mana-mana budaya yang menganggap bahawa bermabuk-mabukan itu adalah sesuatu yang terpuji. Jadi perkara mungkar ni lah setiap kejahatan yang diterima oleh semua, dianggap oleh semua manusia sebagai jahat. Tak kiralah apa pun latar belakang mereka. Dan kemudian yang ketiga, sifat khairul ummah ni ialah mereka beriman kepada Allah. Dalam kitab Hayatus Sahabah, karangan Al-Imam Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, dia ada sebut ataupun dipetik kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa kalau sekiranya kalian, mafhumnya begitulah, kalau sekiranya kalian, ayat ni dikata turun kepada para sahabat Nabi SAW, menyifatkan tentang para sahabat Nabi SAW. Maka kalau sekiranya kalian mahu menjadi khairul ummah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, maka hendaklah kalian semua menuruti, berperilaku, bersikap sebagaimananya para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Baik. Jadi di dalam ayat ni, pertama, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia seluruhnya. Khairul ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat manusia yang adalah umat yang terbaik yang dibangkitkan, dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, syarat agar umat Islam menjadi umat terbaik adalah terlaksananya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itu 3 syarat. Sebagai umat yang terbaik, syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar akan terus berjalan di kalangan umat Islam. Tentu sahaja ketika kondisi ataupun keadaan umat Islam kuat, syiar tersebut akan berjalan dengan kuat. Sebaliknya ketika umat Islam lemah, syiar tersebut juga akan menjadi lemah. Dan ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum an man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Maksud hadis tersebut dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akan selalu ada satu golongan dari umatku yang memenangkan di atas kebenaran. Orang-orang yang mengabaikan mereka tidak akan membahayakan mereka hingga perkara
Allah datang dan mereka dalam keadaan yang demikian. Maknanya umat ini golongan ini adalah golongan yang teguh di dalam melakukan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi hadis di atas sebenarnya memberikan beberapa pesan. Hadis sahih di atas memberikan beberapa pesan. Yang pertama, akan selalu ada satu golongan atau satu taifah. Dalam hadis sebutkan satu taifah, satu golongan. Atau orang-orang di antara umat Islam yang tampil memperjuangkan kebenaran melalui amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, golongan ini akan diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Dan yang ketiga yang dapat kita tangkap daripada pesan hadis tersebut adalah ada pula orang-orang yang mengabaikan mereka atau membiarkan mereka dan tidak memberikan pertolongan dan atau bahkan melemahkan dan mengganggu perjuangan mereka, berusaha untuk melemahkan usaha-usaha mereka dalam melakukan dakwah, menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ada golongan yang disebut sebagai yasudduna an sabilillah, golongan munafikin, golongan munafikin, golongan kafirin yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi Islam. Mereka akan sentiasa berusaha untuk mengganggu perjuangan dakwah Islam dan berusaha untuk melemahkan. Ini perkara yang berlaku sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja berlaku di Makkah, bahkan berlaku di Madinah, dan di Madinah dilakukan oleh orang-orang munafikin, di mana orang-orang munafikin ini menyamar sebagai orang Islam. Satu hari mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membina masjid, mereka nak bina masjid. Jadi di masjid tersebut, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafikin ini disebutkan di dalam Al-Quran, antara tujuannya ialah masjidan dirar, sebagai masjid dirar, masjid yang bertujuan untuk mendatangkan mudarat kepada persatuan umat Islam. Kemudian memecah belahkan wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belahkan orang beriman. Kemudian yang ketiga, wa irsadan liman haraballah, liman haraballahi wa rasulah. Maksudnya sebagai espionage. Espionage maksudnya nak melakukan perisikan bagi pihak orang-orang yang memerangi Allah, liman haraballah wa rasulah, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, iaitu orang munafik ni dia bertugas menjadi spy ataupun menjalankan perisikan, mengumpul maklumat-maklumat, mencari ruang-ruang kelemahan umat Islam untuk disampaikan kepada orang-orang musyrikin Quraisy di Makkah. Baik, ini sebenarnya berlaku sepanjang zaman. Jadi mereka akan sentiasa berusaha untuk melemahkan dan mengganggu perjuangan orang-orang Taifah yang sentiasa tegak melakukan dakwah. Kemudian yang keempat, pesannya ialah tetapi upaya orang-orang yang melemahkan dan merongrong atau cuba untuk merosakkan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hasil perjuangan orang-orang yang baik tersebut. Tidak akan memberi kesan. Kerana mereka yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka terus-menerus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Tetapi Allah lah sebenarnya yang akan menyempurnakan cahaya tersebut. Jadi zaman kita ni macam-macam, aliran-aliran yang sesat, menyimpang, liberal dan seumpamanya. Itu semua adalah kesinambungan gerangan kemunafikan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Yang kelima, keberlangsungan kelompok-kelompok yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut hingga hari kiamat sebagai bukti bahawa umat Islam memang umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat agama sebelumnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinyatakan bahawa umat Islam ini akan terus
berperang, akan terus berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah umat baginda yang terakhir berperang melawan Dajjal. Umat yang terakhir berperang melawan Dajjal. Okay. Dan hadis sahih juga diriwayatkan an Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala antum tufuna 70 ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Hadis ni ialah hadis hasan, darjatnya hasan, riwayat daripada Al-Imam Ahmad, begitu juga Al-Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Baik, maksud hadis ni ialah dari Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalian menyempurnakan 70 golongan. Kalian sebaik-baik mereka dan semulia-mulia mereka kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan an Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya, faqulna ya Rasulullah ma huwa, qala nusirtu birru'bi وَأَعْطِيتُ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَتْ تُرَابُ لِي طَهُورًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku telah diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seseorang dari para nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lalu Sayyidina Ali meriwayatkan bahawa para sahabat bertanya, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah sesuatu itu? Apakah perkara-perkara tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan rasa takut. Aku ditolong dengan rasa takut, iaitu rasa takut para musuh. Dalam satu riwayat lain disebutkan, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dengan rasa takut ataupun rasa gemetar dalam jiwa musuh-musuhku sejarak 1 bulan perjalanan. Sejarak 1 bulan perjalanan. Dan kalau kita perhatikan contohnya dalam peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk yang disifatkan sebagai peperangan yang penuh dengan ujian. Pertama, perjalanan daripada Madinah ke Tabuk itu. Tabuk ni terletak di sebelah utara. Di sebelah utara Hijaz. Perjalanan daripada Madinah ke Tabuk itu mengambil masa kira-kira sebulan perjalanan. Kemudian musim tu adalah musim yang panas, musim sangat panas. Contohnya baru-baru ni kawan saya dia hantar dia hantar gambar, dia tunjukkan bagaimana di Makkah suhu tu 52 darjah Celsius kalau tak silap saya. Sekarang lah 52 darjah Celsius. Di zaman tu mungkin lebih kurang gitulah. 52 darjah Celsius itu sangat panas. Suhu yang sangat panas. Kemudian dalam waktu yang sama di Madinah waktu itu, buah-buah kurma, buah-buah tamar ni sedang masak ranom. Tengah berbuah lebat, ranom. Jaraknya jauh. Kemudian ditambah pula dengan kenderaan atau tunggangan yang terbatas, kelengkapan yang terbatas. Sebab itu maka pasukan tentera Tabuk ni disebut sebagai Jaishul Usrah. Jaishul Usrah. Tentera yang serba kepayahan. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udas 'alaihim asy-syuqqah. Kalaulah jaraknya itu dekat dan perjalanan itu mudah, nescaya mereka semua akan ikut kamu pergi berperang. Wahai Muhammad, nescaya mereka akan ikut kamu pergi berperang. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, akan tetapi perjalanan itu adalah amat jauh dan penuh dengan pancaroba, penuh dengan halangan, pancaroba. Jadi maka ramailah orang-orang yang ketinggalan, yang
yang kalah, yang tak dapat nak ikut Rasulullah SAW. Baik, yang saya nak ceritakan kat sini ialah apabila baginda dan pasukan mujahidin dekat dengan sahabat Nabi SAW ni sampai ke Tabuk, perang ke Tabuk ni nak berperang dengan bangsa Rom. Sampai di Tabuk, bangsa Rom tak ada dah. Bangsa Rom tak ada. Jadi mereka dah lari, mereka gentar dengan Rasulullah SAW, mereka lari. Jadi tak adalah peperangan tu. Jadi jarak tu sebulan perjalanan. Jadi ada dalam satu riwayat dia kata, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan Allah Ta'ala timbulkan rasa takut dalam jiwa, dalam diri musuh-musuhku tu sejarak 1 bulan perjalanan. Itu kekuatan. Dan hal-hal ini ada pada diri para ulama warasatul anbiya. Kenapa? Kerana ketakutan mereka kepada Allah itu akan menimbulkan rasa takut, rasa gerun dalam hati musuh-musuh Allah, dalam hati makhluk yang lain. Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewarisi hal ini. Sehingga kan apabila Umar melintas satu jalan, melalui satu jalan, dan iblis tu nak lalu jalan tu juga. Jadi sesungut dia tu, mungkin sesungut agaknya kan. Dah dapat isyarat dah. Oh, ini ada Umar depan ni, dipatah balik. Dia tak berani nak bertembung dengan Umar. Kerana apa? Kerana ketakutan Umar dan suhbahnya Umar kepada Rasulullah SAW itu menyebabkan rasa takut syaitan. Begitu juga Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Satu hari dia berjalan, lalu kat satu tempat, satu kampung. Di kampung itu orang gempar kerana ada satu binatang liar. Wallahu ta'ala alam. Tak tahulah binatang liar apa. Binatang yang ganas. Boleh jadi singa padang pasir. Dan macam-macam lah, kita pun tak tahu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma turun dari tunggangannya. Lalu dia menghalau binatang tersebut, binatang buas tersebut dengan tongkatnya tu. Seperti dia halau kucing saja. Lalu orang tanya, wahai tuan, tidakkah tuan rasa takut, rasa gerun dengan benda ni? Dengan binatang ini? Dia kata, dia kata, orang yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan makhluk itu takut kepadanya. Gerun, gentar kepadanya. Jadi sebab tu, iza lam takum ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Jika kalian tidak dapat merasakan kebersamaan dengan Allah, maka duduklah bersama-sama dengan orang yang dapat merasakan, dapat muraqabah akan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersertalah, bergaullah, berdampinglah, bersama-samalah dengan orang-orang yang benar, orang-orang beriman yang bersifat benar. Kemudian sifat yang kedua, wa utitu mafatihal ardi. Keistimewaan kedua ialah, kata Rasulullah, aku diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Jadi Rasulullah SAW tu diberikan kunci kekayaan. Kalau Rasulullah mahu, boleh saja Rasulullah menjadi kaya. Tetapi Rasulullah telah bebas dari cintakan dunia. Rasulullah tidak memandang dunia. Kalaulah dunia ini ada nilai sebesar sayap lalat atau sebesar sayap nyamuk, nescaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Jadi kerana itu adalah salah kita mengatakan bahawa Rasulullah SAW tu miskin. Tak boleh kita sebut Rasulullah SAW tu miskin. Rasulullah tidak miskin. Rasulullah tidak miskin. Kerana Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah SWT kunci-kunci kekayaan bumi, cuma Rasulullah tidak memilih dunia. Kerana Rasulullah SAW memilih Allah dan hari akhirat. Kerana itu sebahagian ulama mengatakan boleh terbatal syahadah kalau sekiranya kita berkata bahawa Rasulullah SAW itu miskin. Kerana miskin itu merupakan sifat merupakan seumpama penghinaan atau merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga macam tu sebahagian ulama menyebutkannya. Baik. Kemudian wasummitu Ahmad. Aku diberi nama Ahmad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Selain daripada nama baginda Muhammad, baginda juga disebut sebagai Ahmad, dan nama Ahmad ini termaktub di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Dan Nabi Muhammad SAW ni banyak nama selain daripada Muhammad, Ahmad, Taha, Yasin, Mustafa, Tahir, Taha, Yasin, Mukhtar, Nasir, Mansur. Sehingga ada seorang ulama hadis di India bernama Maulana Musa Ruhani Bazi. Maulana Musa Ruhani Bazi rahmatullah alaih, dia mengarang himpunan selawat yang menggunakan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan selawat, dibacakan. Dan karya beliau tersebut dikenali dengan Al-Barakat Al-Makkiyah. Al-Barakat Al-Makkiyah. Maulana Musa Ruhani Bazi. Baik. Kemudian wa ju'ilat turabu li tahura. Debu dijadikan sesuatu yang menyucikan bagiku. Dalam satu riwayat lain disebutkan bahawa bumi ini dijadikan sebagai masjid. Masjidah. Maknanya umat Islam ni boleh bersolat di mana sahaja. Tak kira di mana. Umat Islam ni mudah untuk dia bersolat. Asal saja jangan dalam tempat-tempat yang bernajis lah. Okay. Dan kemudian debu tu dijadikan sebagai sesuatu yang menyucikan. Maka kat situ kita dapat lihat adanya tayamum. Dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Wa ju'ilat ummati khairal umami. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kedua hadis di atas memberikan penjelasan bahawa umat Islam adalah umat terbaik dan paling mulia di sisi Allah dibandingkan sekian banyak umat beragama sebelumnya. Baik. Kemudian keistimewaan umat Islam. Okay. Kita baca sedikit lagi dalam 15 minit lagi. Keistimewaan umat Islam. Umat Islam sebagai umat terbaik memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat agama-agama sebelumnya. Jadi keistimewaan tersebut antara lain, yang pertama ialah umat yang dikasihi Allah. Jadi umat Islam ni adalah umat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara keistimewaan umat Islam adalah kemuliaan mereka yang mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir, disebutkan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub." Surah Fatir ayat 32 hingga ayat 35. Maksudnya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka pula ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar. Bagi mereka syurga Adnin, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, iaitu syurga, dari kurnianya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu." Baik. Jadi dalam ayat ini memberikan pengertian bahawa Allah Subhanahu wa taala membahagikan umat Islam itu menjadi tiga kelompok. Yang pertama, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri, iaitu orang-orang yang teledur. Teledur ni maksud orang yang lalai, orang yang leka dalam menunaikan kewajipan dan melakukan sebahagian larangan agama. Maknanya
Mereka lalai dalam melakukan kewajipan, dan dalam waktu yang sama mereka juga melakukan sebahagian dosa ataupun larangan-larangan agama. Mereka buat juga perkara-perkara yang haram. Jadi golongan ini adalah mereka yang mencampur antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Disebutkan sebagai golongan yang mencampur adukkan yang baik dan yang buruk. Maknanya baik tu melaksanakan perintah, tapi dalam waktu sama melakukan larangan. Baik, yang kedua, golongan kedua ialah golongan yang pertengahan, iaitu mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebahagian perkara yang makruh. Dan yang ketiga, ialah golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan, golongan yang terdahulu dalam melakukan kebaikan, sentiasa terkehadapan, iaitu mereka yang melakukan semua kewajipan dan meninggalkan perkara haram, makruh dan sebahagian perkara yang mubah, yang dibolehkan. Jadi ada benda mereka membataskan diri mereka, tidak mengambil perkara-perkara yang harus tu berlebih-lebihan. Contohnya tidur. Tidur tu harus, tapi mereka tidak tidur berlebih-lebihan kerana boleh jatuh kepada makruh. Boleh jatuh kepada makruh. Dan begitulah juga yang lain-lain kan. Jadi mereka juga warak dalam perkara-perkara yang mubah. Warak dalam perkara-perkara yang harus. Baik, yang ketiga, golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk syurga. Golongan pertama yang culas dalam melaksanakan perintah dan juga masih lagi terjebak dalam melakukan larangan agama, dan golongan pertengahan pula mereka buat yang wajib, meninggalkan yang haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebahagian perkara yang makruh. Manakala yang ketiga, mereka yang perfect lah, golongan yang terdahulu, yang terkehadapan dalam melakukan kebaikan, iaitu mereka yang melakukan semua kewajipan, meninggalkan perkara-perkara haram, makruh dan juga warak dalam perkara-perkara yang mubah atau yang dibolehkan. Jadi ketiga-tiga golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW iaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf yang lain ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, ini tafsiran Ibn Abbas yang dipetik oleh Ibn Katsir, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah waz-zalimu li nafsihi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertuah. Apa maksud dia? Golongan yang lebih dahulu iaitu golongan as-sabiquna bil khairat, golongan as-sabiqu bil khairat, golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan ataupun yang terkehadapan dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan yang haram ini, akan masuk syurga tanpa hisab. Akan masuk syurga tanpa hisab. Kemudian golongan yang pertengahan pula, mereka ini golongan muqtasid, akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Manakala golongan yang menganiaya diri, makna golongan yang masih melakukan dosa, terjebak di dalam maksiat, maka mereka sendiri akan masuk syurga dengan syafaat, iaitu dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda menyebutkan, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku itu aku peruntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dalam kalangan umatku. Tapi mestilah dengan satu syarat. Apa dia? Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya mesti ada tauhid di dalam hati, mesti ada iman. Barulah melayakkan mereka untuk dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Kerana syirik ini membatalkan segala amal kita, membatalkan habis, menjadikan amal-amal kebajikan kita itu seperti debu-debu yang berterbangan, haba'an mansura. Jadi syarat untuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mestilah
punya tauhid, punya iman dalam hati tu. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan bahawa Rasulullah kata, mafhumnya, bahawa aku tahu, kata Rasulullah, orang yang terakhir keluar daripada neraka dan terakhir masuk syurga. Maknanya ada orang yang akan last kali keluar daripada neraka dan last kali masuk syurga. Mana keluar tu dalam keadaan dah hitam legam, dah rentung, diseksa tak berapa lama di dalam neraka tersebut. Tapi kerana di dalam hatinya tu ada misqalu zarrah minal iman, ada seberat zarah iman, ada iman walaupun kecil, maka Allah Ta'ala keluarkan mereka daripada neraka tersebut dan masukkan dalam syurga berkat iman yang sangat kecil tadi tu. Sebab tu sebagian ulama tafsirkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan walaupun seberat satu zarah, sebesar satu zarah, sangat kecil lah zarah, sebesar atom, seberat zarah, tetap dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sebagian ulama kata bahawa itu maksudnya iman yang satu zarah dalam hati itu Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Kerana itu masuk dia ke dalam syurga, dan dalam hadis disebutkan mereka diberikan 10 kali ganda dunia. Luasnya syurga yang diberikan kepada mereka. Orang terakhir keluar neraka, terakhir masuk syurga ni, diberikan syurga yang luasnya 10 kali ganda dunia. Luas Begitu maha mensyukuri Allah Ta'ala ni. Allah tu syakur. Sangat-sangat berterima kasih. Jadi keluarnya seseorang itu, seorang yang melakukan dosa, yang menzalimi dirinya ke dalam, keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga tu, antara lain disebutkan inilah berkat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita masuk salah satu daripada 3 golongan ini. Janganlah kita masuk neraka walaupun sekejap. Jangan. Kita harap janganlah masuk neraka. Walaupun sekejap, walau macam mana besar dan banyaknya dosa-dosa yang kita buat. Kemudian penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tersebut diperkuat dengan beberapa hadis yang saling menguatkan. Jadi antara lain hadis berikut. Ini iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Jadi hadis ini juga mentafsirkan ayat daripada surah Fatir tadi, iaitu ayat 32 sehingga ayat 35 surah Fatir. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Tengok tu, berbuat kebaikan dengan izin Allah, taufik Allah. Bukan kerana kepandaian kita, bukan kerana kekuatan kesihatan kita, tapi semuanya itulah dengan taufik Allah, dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik, adapun orang-orang yang lebih dahulu, maka mereka akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Adapun orang-orang yang pertengahan, maka mereka adalah orang-orang yang dihisab dengan pemeriksaan yang mudah, hisaban yasira. Pemeriksaan yang mudah. Dalam setengah riwayat disebutkan al-arad, maknanya hisaban yasira ni, di mana Allah Subhanahu wa taala question orang tu personally, secara persendirian. Maknanya bukan di tengah ramai.
bukan disaksikan oleh orang ramai. Ni Allah dalam hadis diceritakan bagaimana Allah Ta'ala akan tunjukkan pada hari sekian, waktu sekian, di tempat sekian, kau buat dosa ni, kau buat dosa ni, kau buat dosa ni, kau buat dosa ni, kau buat dosa ni. Jadi waktu tu mengaku je. Mengaku je. Dan kemudian Allah Ta'ala tak sebut semualah. Lalu Allah Ta'ala kata, aku ubah. Dengan rahmat Allah, aku ubah semua dosa-dosa tadi tu menjadi pahala. Di-convert. Dosa tu di-convert jadi pahala. Dan kerana itu, tengok kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang soal siasat oleh Allah Ta'ala tu, dihisap oleh Allah tu secara berdebat, secara persendirian tu, dia kata, ya Allah, aku sebenarnya ada banyak lagi dosa-dosa yang tak buat tu. Dosa-dosa yang aku buat tu, yang tak disebut oleh Allah Ta'ala tadi. Kenapa? Kerana mengharap Allah Ta'ala akan convert dosa-dosa tadi tu menjadi pahala. Itu semua rahmat Allah SWT. Itu sebab tadi Sayyidina Abdullah bin Abbas kata kan, dia kata orang-orang yang muktasid ni dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka yang ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama. Dia kena berdiri lama, mereka ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama. Lama mana kita tak tahulah tuan-tuan. Lama mana kita tak tahu. Kemudian Allah menolong mereka dengan kasih sayangnya. Datang pertolongan Allah berkat iman yang ada dalam diri mereka. Mereka lah orang-orang yang akan berkata. Mereka akan kata apa? Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Yalah, dah tunggu lama, tak tahu apa nasib. Orang lain semua dah lepas seorang-seorang ke syurga, tinggal mereka je ni, tak tahu apa nasib. Dalam waktu yang sama, teringat-ingat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Nak patah balik ke dunia dah tak boleh. Mengenangkan balik amal macam tak ada. Sikit sangat amal soleh ni, entah diterima, entah tidak. Jadi rasa risau, rasa sedih, rasa bimbang. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan pertolongan Allah, kasih sayangnya, Allah Ta'ala ampunkan. Masukkan mereka ke dalam syurga. Maka mereka kata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Mensyukuri. Surah Fatir ayat 34. Baik. Dalam riwayat lain pula menyebutkan, An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha azabun fil akhirah azabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazilu wal qatlu. Hadis yang tadi tu, sebelum saya masuk pada hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda tadi, yang kita baca sebentar tadi tu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Manakala hadis Abi Musa al-Ash'ari ni diriwayatkan oleh Abi Daud, merupakan hadis yang sahih. Baik, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku adalah umat yang dikasihi, ummatum marhumah. Mereka tidak akan ditimpa azab di akhirat. Jadi azab akan menimpa mereka di dunia, iaitu fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian-ujian. Contohnya macam sedang kita hadapi sekarang ni. Kita sedang menghadapi musibah COVID. Musibah COVID. Orang mukmin, orang tak mukmin, orang kafir, orang muslim, orang kafir, orang munafik, orang baik, orang jahat, orang beramal, orang tak beramal, semua menghadapi musibah yang sama. Cuma bagaimana menyikapi musibah tu sahaja berbeza. Musibah sama, tapi menyikapi musibah tak sama. Orang beriman, cara menyikapi musibah lain daripada cara orang kafir menyikapi musibah. Orang yang ada harapan kepada Allah, yakin kepada rahmat dan pertolongan Allah, menghadapi musibah tak sama dengan orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah, dia akan menghadapi musibah dengan cara yang lain. Jadi, bagaimana cara menghadapi musibah ni? Bergantung kepada keadaan hati kita. Jadi, antaranya fitnah. Fitnah ni macam-macam lah. Fitnah ni termasuklah dalam kata lain, ialah musibah penyakit yang menimpa, peperangan, gempa, dan juga pembunuhan. Pembunuhan ni termasuklah peperangan. Kita dapat tengok macam mana peperangan, pembunuhan yang berlaku ke atas umat Islam ini berlaku di mana-mana di dunia ni. Orang-orang Uyghur, orang-orang Rohingya, orang-orang Islam di Yaman,
orang Islam di Syria, di mana di Palestin dan banyak lagi tekanan-tekanan yang diterima oleh orang Islam. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak melepaskan mereka daripada azab dan duka cita nanti di akhirat. Jadi Allah Ta'ala beri sedikit kesusahan di dunia supaya dapat menambahkan pahala, dapat menghapuskan dosa, dapat meninggikan darjat. Kemudian Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah. Siapa Muhammad bin Ali? Muhammad bin Ali ni ialah anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dari isteri yang selain Fatimah, iaitu daripada isteri daripada kabilah Al-Hanafiyah. Maka kerana nak membezakan Muhammad ini daripada anak-anak Sayyidina Ali daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhassin atau Al-Muhsin, Zainab, Ummu Kalthum, maka digelarlah Muhammad Ali ini Muhammad Ibnul Hanafiyah, ataupun sebenarnya ialah Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Jadi ini ada adik-beradik dengan Al-Hasan daripada ibu yang lain. Sayyidina Ali ni selepas daripada kewafatan Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW, berkahwin pula dengan beberapa orang wanita yang lain. Antaranya ialah seorang wanita daripada kabilah Al-Hanafiyah, antaranya dengan seorang wanita dari yang bernama Fatimah juga, tapi dikenali sebagai Fatimah Ummul Banin, yang daripadanya lahirlah Al-Abbas. Al-Abbas Ibnu Ali bin Abi Talib yang terkorban syahid di medan Karbala bersama-sama dengan saudara lelakinya, iaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kata Ibnul Hanafiyah, beliau ni adalah seorang ulama tabi'in yang terkemuka, innaha ummatu marhumah az-zalimu maghfurun lah wal muqtasidu fil jinani 'inda Allah was-sabiqu bil khairati fid darajati 'inda Allah. Apa maksud ummatu marhumah? Jadi kata Al-Imam Muhammad bin Ali ataupun Muhammad Ibnul Hanafiyah ini, sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang dikasihi. Orang yang menganiaya dirinya sendiri akan diampuni dosanya. Maknanya orang yang menzalimi dirinya, orang melakukan dosa, akan diampunkan dosa-dosanya akibat iman yang ada dalam hatinya. Orang yang pertengahan akan masuk syurga di sisi Allah. Dan orang yang lebih dahulu dengan kebaikan akan memperolehi darjat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, saya ingat insya-Allah sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Nanti kita akan sambung perbincangan kita melihat ciri-ciri keistimewaan umat Islam yang lain, iaitu antaranya ialah umat ini umat yang aman dari kesyirikan. Begitu juga majoriti umat Islam adalah pengikut kebenaran. Insya-Allah dengan izin Allah Taala kita akan bincangkan. Baik. Kita ada apa-apa pertanyaan di sini. Baik, kita sudahi kuliah kita ini dengan kita berdoa dan sama-sama mengakhiri dengan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.